Satu segmen wawancara pada hari ini akan memperkatakan mengenai dengan hijrah Al-Muhsinun bil Huda. Jadi kita akan bersama dengan narasumber pada pagi ini cukup istimewa sekali Is ya. Kita perkenalkan ya. Ya, bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Dr. Ais. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah ya. wabarakatuh. apa khabar doktor? Alhamdulillah. Apa kabar Bang Daud? Alhamdulillah Selina, sihat. khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat. Ya. Cuma nampak senyum dia ni. Anda tahu senyum ke indah. Nampak senyum lemat. Dan penonton faham tadi dalam keterangan kecil ya. Betul, Masya-Allah, betul. alhamdulillah. Walaupun kami ingin mengucapkan selamat menyambut tahun Alhamdulillah. baru Hijriah 1443 Ya, untuk sama-sama. doktor sendiri ya. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Baik. Silakan. Barangkali kita boleh terus kepada nyerang perbincangan pada pagi ini ya mengenai dengan hijrah Al-Muhsinun bil Huda. Untuk pertamanya penting untuk kita ni memahami apa yang dimaksudkan dengan hijrah itu sendiri dalam konteks ataupun konsep muhsinun ini. Dr. Rais, silakan. Ya, terima kasih saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayat kepada kita semua, para penonton, para hadirin dan juga semua masyarakat Brunei Darussalam, rakyat ke bawah yang maha mulia. Paduka Seri bin Sultan dan yang di-Persatuan Negara Brunei serta umat Islam selalu tadi mengucapkan tahmid, memohon pertolongan dan hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerana ialah hanya satu-satunya dapat memberikan pertolongan. Dan jangan lupa juga mudah-mudahan kita ini selalu mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru hijrah juga dengan doa mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan kepada semua umat Islam, khususnya negara Brunei Darussalam, dan kita terselamat daripada wabak COVID-19 yang sekarang ini masih lagi dalam cubaan kita ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajuk yang dibincangkan adalah mengenai hijrah Al-Muhsinun, sengaja amba bawa kemari untuk sama-sama kita ni orang-orang Brunei mengingat semula apa yang dimaksudkan dengan syiar kita ni dalam bendera Brunei Darussalam. Kita ni baru saja melimpasi Hari Keputeraan ke bawah Yang Maha Mulia, belum sampai sebulan barangkali ya. Hari Keputeraan. Kita ni disuruh naikkan bendera. Dan mudah-mudahan Allah SWT melihat kita ni, melihat orang-orang Brunei menaikkan bendera. Kemudian kita ni ada lagi selepas satu Hari Raya Korban. Korban lagi di sana tu kontennya korban. Bendera, korban. Kemudian kita ni baru-baru ni belia. Sambutan Hari Belia, hari belia, dan hari ini kita ni awal tahun baru hijrah. Jadi dikaitkan perkara ini dengan muhsinun. Muhsinun itu maksudnya adalah kita dirujuk kepada bendera kita ni dalam panci-panci kita ni. Kita ingat tu ada bulan sabit. Sana bertulis ada imunal muhsinun bil huda. Ini adalah identiti kita ni orang-orang Brunei. Betul. Jati diri kita ni dalam syiar itu kita ni mengakui bahawa ada imun, kami orang-orang Brunei sentiasa hidup, bangun, berdiri, al-muhsinun, berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, bil huda, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang konteks, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada semua rakyat Brunei untuk memahami bahawa kita ini adalah selalu bangun, berdiri, hidup untuk berbuat kebajikan kerana Allah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan hijrah. Hijrah itu artinya al-muhajiru man taraka manah Allah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahan itu yang macam apa ni? Bertamu tiap. Jadi kita ni mengharapkan dalam konteks hari ini orang-orang Brunei itu adalah orang yang sentiasa berbuat ihsan. Yang belum mencuba berbuat ihsan, kita akan mencuba. Yang sudah berbuat ihsan akan semakin baik lagi. Dan yang lupa mungkin kita ni akan terus mengingat-ingati. Dengan cara apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting. Bagus ini merujuk barangkali kepada tema tahun baru hijrah ini itu belia, berilmu, beramal saleh, menjana keberkatan negara. Jadi sekarang ini kita ini menuju kepada keberkatan negara, dan berkah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai keberkatan negara, para belia itu mestilah berilmu, dan ilmunya itu mesti beramal. Cuma kita ini mesti, kalau tadi kan kaitkan dengan al-muhsinun itu, ilmunya itu mestilah dirujuk kepada orang yang akan membawa kepada kebajikan, dan orang itu paling benar. Dan ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu orang-orang Brunei, orang-orang Islam
para belia secara khususnya mestilah merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya lalu mentadbiqkannya. Dengan cara itu insya-Allah akan lahirlah sebuah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu benar-benar mengasihi Allah, ikut ajaranku kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, dan kamu pasti akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang belia, kita ni semua rakyat Brunei mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentu negara ini akan menjadi berkat. Apa yang punya anak kuncinya? Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan barangkali sebagai mukadimah saja. Alhamdulillah ya. Dan yang mulia doktor, ingin kita meneruskan lagi, ingin mengetahui bagaimanakah cara pendekatan belia untuk melahirkan muhsinun daripada aspek epistemologinya. Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Dari aspek epistemologi adalah satu istilah yang mungkin filosof sedikit ia berkaitan dengan ilmu yang benar. Jadi belia-belia kita dan juga masyarakat secara umumnya, apalagi para pendidik, ibu bapa, mestilah yang menuntut ilmu pengetahuan dan mendapatkannya, tapi ilmu itu mestilah ia bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat dan kepada negara. Dan tentu yang bermanfaat itu yang datang daripada sumber al-huda itu, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Saya barangkali ingin juga merujuk dalam konteks hijrah, bagaimana al-muhsinun ataupun orang berilmu itu ia dapat menjana kekuatan negara. Kita ini rujuk kepada Bai'atul Aqabah Al-Ula, dan ini kadang-kadang orang selalu lupa ni. Kenapa orang selalu bercakap mengenai hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah saja. Tapi yang menjadi asas kepada perjalanan itu adalah dua perkara sangat penting. Satu Baitul Aqabah Al-Ula dan Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah. Bai'ah ini artinya perjanjian di antara rakyat dengan pemimpinnya, berjanji taat setia. Dalam Baitul Aqabah pertama, orang-orang Ansar, ini orang-orang Madinah ni yang akan mendukung agama Islam apabila berhijrah berlaku. Ini belianya ni. Pertama, ia berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk indah menyekutukan Allah, artinya berbuat taat, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini berhijrah. Yang kedua, indah akan melakukan kezaliman, menipu, indah akan berzina, indah akan mencuri, indah akan membunuh anak dan sebagainya. Itu di antara perjanjiannya. Dan salah satu lagi kekuatan belia dan kita ini juga insya-Allah berjanji bertaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehidup semati. Artinya menjaga Rasulullah, menjaga ajaran diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjaga syariat Islam itu walaupun nyawa kita tergadai. Artinya dengan harta, dengan nyawa, walaupun dalam keadaan macam mana pun agama Islam mesti terus diperjuangkan. Itu yang Baitul Aqabah pertama. Baitul Aqabah kedua, ini setahun sebelum hijrah lebih kurang macam itu. Ada sangat penting lagi ni. Orang-orang Ansar ataupun pemuda-pemuda Ansar yang mendukung Islam itu berjanji tak setia untuk membela Islam dalam keadaan lemah ataupun segara katanya. Ini dalam ada nasnya ni. Ya, ini bagus ni apa tu kongsikan kepada beli-beli kita dan kita semua je. Kita dalam keadaan malas, syariat mesti didukung. Apalagi waktu rajin. Ini dua perkara yang ada dalam nas ini. Saya ingat perlu kita ni kembangkan lagi. Yang kedua, kita ni berinfak. Infak ini artinya memberikan kebajikan kepada orang lain, menolong orang lain. Dalam keadaan tadi susah atau dalam keadaan senang. Susah kita dibantu orang. Kalau senang lagi kita dibantu orang. Ini orang falsafah yang sangat murni dan jitu kalau tidak amalkan insya-Allah tadi akan dapat keberkatan negara Brunei Darussalam. Yang ketiga, kita ni berjuang mempertahankan ataupun mengembangkan syiar Islam itu dalam keadaan kita ni walaupun dihina, walaupun dicerca, walaupun dihambat, dihalang, kita tetap berjuang, jangan mundur. Ini yang ketiga. Yang keempat dalam bai'ah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sentiasa kita hidup itu berbuat kebajikan, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan kita ni misalnya alhamdulillah ni dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Dan kita dalam berjihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimah Allah dan kita ni insyaallah
dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Itu barangkali yang dapat dibincangkan. Baik ya. Jadi ini yang cuba kita ni lebih tekankan berkenaan dengan hijrah dan mengaitkan dengan kepentingan keutamaannya kenapa belia kita ni tu bukan hanya perlu syumul tetapi lengkap dari pelbagai segi. Umpamanya tadi kalau mengangkat juga tema untuk sambutan tahun baru hijrah ni Dr. Raisa, belia berilmu, beramal soleh, menjana keberkatan negara. Cukup indah sebenarnya tema tersebut. Dan mungkin juga boleh mengaitkan dengan wasiat. Wasiat dalam melahirkan belia yang senantiasa muhsinun ni macam mana Dr. Rais? Barakallahu fikum. Ini wasiat tadi sebenarnya jangan disalah faham barangkali masyarakat kita ada orang-orang tadi di luar sana. Wasiat ini meninggal kali orang adanya memberi wasiat. Wasiat ini sebenarnya nasihat sahaja sebenarnya wasiat. Dan sahabat katanya wa ausini kata Rasul, wahai Rasulullah bagi kepada nasihat katanya. Okey, saya ingin membawakan satu pantun yang sangat saya suka ni. Wahai diriku teruslah maju di tengah jalan jangan berhenti. Keridhaan Allah itulah tuju, sebelum ajal jangan kau mati. Artinya sebelum ajal terus berjihad dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menasihatkanlah kepada anak-anak saya, saudara-saudari saya yang di luar sana, para belia dan kita ni juga lah orang-orang yang sudah berumur ni juga, apalagi yang anak-anak sekolah, para pendidik dan sebagainya tu, kita dirujuk kepada belia-belia yang mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah. Ini banyak ni. Semasa Bai'atul Aqabah pertama berlaku, Rasulullah terus mengirimkan seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini mukanya dia orang daun sama macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia seorang guru alim. Nah, itu aliman alim beramal taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Dikirimkan oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengajar orang-orang Islam apa yang diajarkan ataupun prinsip-prinsip akidah syariat yang diajarkan oleh Islam. Jadi usahanya Mus'ab bin Umair ini hampir semua rumah-rumah di Madinah itu sudah pun mendengar akan adanya seorang rasul yang sangat murni pengajarannya sesuai dengan kehidupan dan sungguh dengan kemanusiaan. Mereka semua hampir-hampir semua beriman dan tertunggu-tunggu untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabar orang ini berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah berhijrah. Dan Mus'ab ini dengan kegigihannya sebagai seorang pemuda itu, dengan ilmunya, dengan amalnya, ia dapat melahirkan Madinah ataupun Bandar Yathrib masa itu yang aman damai, cinta kepada Rasulullah walaupun Rasulullah belum sampai ke sana. Ini beliau yang kita dimaui. Dan Mus'ab ini ia akan wafat syahid. Ini cerita Mus'ab dulu. Mus'ab ini masa perang Uhud, ia diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang bendera negara. Sama. Bendera negara. Cuma kena kealpaan setengah sahabat dari bukit namanya bukit Rimah ataupun Bukit Pamanah itu, Khalid bin Al-Walid sempat menyerang dari belakang. Dan Mus'ab bin Umair dan kegagahannya keberaniannya memegang bendera negara itu putus tangannya setampiknya. Ada berapa mendengar yang mendengar Zaid bin Harithah ataupun siapa tu Ja'far At-Tayyar. Tapi Mus'ab bin Umair adalah seorang penglima Islam, seorang alim, belia yang beramal, berjihad fisabilillah, memegang bendera putus tangan. Dia mati, setampik lagi memegang. Tapi kiri lagi memegang. Terus jumlah memegang bendera negara Islam. Macam mana yang tadi harapkan bila kita ni demi bendera tu kita sanggup berjuang. Ditabas lagi setampik, ditekulnya lagi bendera itu sehingga ia wafat ditabas oleh seorang musuh Allah yang dilaknat oleh Allah. Dan orang ini juga menginjaya mengatakan bahawa bila jatuh wafat dipikirnya Rasulullah. Bukan cuma Rasulullah. Dan kajian wahanya orang Islam, orang kafir, orang musyrikin, Muhammad sudah mati. Terberhenti sementara peperangan itu kena orang Islam macam merasa kita terbangga atau penyetannya. Ketemukan. Dia kata Rasulullah sudah mati. Kejutan lah. Orang Islam pun berjaya. Nyaman nantinya. Ada kisah Mus'ab bin Umair. Tapi dalam konteks kita ni sekarang ni, dalam COVID kita ni, apa namanya ni, lockdown kan namanya. Masa ni dalam kita ni disuruh kawalan pergerakan sosial. Kita disuruh stay at home. Ada lagi dua orang ketiga yang boleh tadi buat. Misalnya satu namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah anak muda yang disuruh semua hijrah menggembala kambing untuk menutup jalan laluan atau tapak kaki yang perjalanan Abdullah bin Abu Bakar. Tadi kan cerita Abdullah. Jadi Amir bin Fuhairah ini siang dia menggembala kambing, malam ia menyediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau yang tadi mahuin sekarang ini. Bila yang berusaha paling kurang menggembala kambing
untuk menternak ayam, ternak ikan, orang petani anak petani, orang muda-muda itu. Tujuannya adalah untuk memberikan makan kepada masyarakat petani. Yang berapa ni berapa tu bernyorotan ni kepada orang luar. Itu yang pertama. Yang kedua, Asma binti Abu Bakar. Bunda belia jadi Asma bin Hani ikut juga bersama dalam jihad ini menyediakan makanan untuk Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah. Artinya beliau wanita ketani punya peranan. Ia boleh orang tani dalam menjana kekuatan negara yang berkata tu orangnya berjual makanan, menyediakan makanan yang berkat, makanan yang halal dan tayyib dan sebagainya. Atau paling kurang lah beri makanan. Dan seorang lagi namanya Abdullah bin Abu Bakar, adik-beradik sama Asma. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini anak Bakar yang brilian dia. Ia brilian dan ia strategi orangnya. Dalam perjalanan Rasulullah itu siang ia di Mekah melihat keadaan situasi apa yang berlaku dalam masyarakat di Mekah. Malam ia berjalan memberitahu kepada bapanya Rasulullah dan juga Rasulullah apa yang berlaku. Itu hari-hari yang berlaku. Jadi kalau kita lihat inspirasi beliau pada zaman Rasulullah itu begitu besar jiwa diorang tua. Diorang walaupun tidak ada pendidikan rasmi ataupun formal, tetapi dengan akal kebijaksanaan itu mereka dapat menyumbang sesuatu untuk kemaslahatan dan juga perkembangan Islam itu sendiri, Dato' Raisa. Masa kita ni Alhamdulillah sudah sampai di sini untuk kita membincangkan berkenaan dengan Hijrah Al-Muhsinun bil Huda ni. Apapun terima kasih kami ucapkan setinggi penghargaan kepada Yang Mulia Dr. Rais kerana bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.